Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus petang ini terokai potensi pasaran sektor perkayuan berasaskan produk dari sumber yang boleh diperbaharui, juga mengenai usaha tarik minat pelajar dengan bidang STEM. Perinciannya langsung saja bersama Buma Wiyin. Silakan Buma. Buma? Ya, Zahira, terima kasih. Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka diseru terokai potensi pasaran sektor perkayuan berasaskan produk dari sumber yang boleh diperbaharui. Ke arah itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng mahu Pusaka mengubah hala tuju dalam sektor itu dan menjalin kerjasama dengan Jabatan Tanah dan Survey, Jabatan Hutan Sarawak dan Jabatan Pertanian Sarawak. Kerjasama ini untuk mengkaji jenis-jenis tanah bersesuaian bagi penanaman pokok yang mampu menghasilkan sumber yang mampan. Ini penting untuk mengetahui tanah yang sesuai untuk penanaman pokok dengan lebih cepat dan mudah ditanam semula bagi memastikan produk hiliran dipasarkan secara berterusan. Berpandukan data diperoleh, beliau yakin pusaka dapat menghasilkan produk perkayuan mempunyai nilai tambah selari dengan usaha progresif kerajaan negeri merealisasikan matlamat ke arah ekonomi hijau menjelang 2030. Beliau berucap pada majlis makan malam sambutan Jubli Emas 50 tahun Pusaka di Kuching malam tadi. Beliau turut menyempurnakan penyampaian penghargaan Jubli Emas 50 tahun Pusaka kepada bekas-bekas pengurus besar Pusaka, termasuk Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh, selain penyampaian Anugerah Industri Jubli Emas Pusaka 2023. Hadir sama pada majlis itu Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof. Para pemegang lesen perdagangan hutan LPF digesa mempercepatkan pembangunan penanaman pokok industri ITP dalam menyediakan bahan mentah berterusan bagi mengekalkan industri perkayuan di Sarawak. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata program ini bukan sahaja untuk memastikan bekalan bahan mentah jangka panjang sekaligus membantu pembangunan dan pertumbuhan industri pemprosesan hiliran. Ini akan menyokong pengeluaran produk bernilai tambah tinggi seperti perabot, panel kayu dan produk berasaskan biojisim yang menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi. Beliau berucap pada majlis makan malam sambutan Jubli Emas 50 tahun Pusaka di Kuching malam tadi. Beliau yang juga pengurusi Lembaga Pengurusan Perbadanan Kemajuan Kayu Sarawak Pusaka mahu Pusaka meningkatkan penyelidikan dan pembangunan bersama pihak industri, institusi penyelidikan dan daya saing agensi kerajaan dalam pasaran global. Sempena 50 tahun penubuhan Pusaka, beliau juga berharap Pusaka terus meningkat perkhidmatannya dalam memacu pertumbuhan ekonomi negeri. Fasiliti seperti makmal sains perlu ditambah di sekolah dalam usaha meningkatkan minat pelajar dalam bidang sains teknologi, matematik dan kejuruteraan STEM. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Sagawiin berkata penyediaan fasiliti seperti ini penting dalam membantu Sarawak merealisasikan sasarannya untuk meningkatkan peratusan jumlah pelajar di aliran sains. Setakat tahun ini, Sarawak kini sudah di tahap 30% pelajar memilih aliran sains dan pihaknya menyasarkan untuk mencapai ke tahap 60% menjelang 2030. If we don't have enough facilities, it will be quite a difficult task. So we hope that this one will be taken into consideration. We may have in this manner like we have this dual language program, but those are only in the books. Beliau berkata demikian pada media di Sibu selepas merasmikan kursus latihan program Dwi Bahasa yang diadakan di Bandar Sibu semalam. Datuk Roland juga memberitahu kerja pembinaan sekolah antarabangsa Yayasan Sarawak di Sibu sudah pun bermula dan kini di peringkat penanaman cerucuk bangunan. Kerja pembinaan dijangka akan berjalan selama 2 tahun dan sekolah itu dijangka siap sekitar 2025 kelak. Majlis Perbandaran Sibu MPS dan Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF menandatangani Memorandum Persefahaman MOU mengenai inisiatif Bandar Mesra Kanak-Kanak UNICEF. Majlis menandatangani MOU itu diadakan di Pejabat Majlis Perbandaran Sibu semalam. Majlis tersebut disempurnakan pengerusi MPS Kaunselor Clarence Ting dan Ketua Dasar Sosial di UNICEF Malaysia Dr. Juanita Vescos Escalon dan disaksikan oleh Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Michael Tiang Ming Ti.
Menurut Michael Diang, usaha memastikan persekitaran Bandar Sibu sebagai tempat yang bukan sahaja berfungsi tetapi juga selamat untuk anak-anak muda adalah satu tanggungjawab bersama. Inisiatif Bandar Mesra Kanak-kanak yang diketuai oleh UNICEF bertujuan mewujudkan ruang bandar yang mengutamakan kesejahteraan, kesihatan dan kebahagiaan kanak-kanak. These initiatives encompass various aspects, including accessible and safe playgrounds, pedestrian-friendly streets, green spaces, clean air and water, quality education, and opportunities for social interaction. Berucap pada majlis MOU itu, katanya pelaburan dalam perancangan Bandar Mesra Kanak-kanak merupakan satu pelaburan untuk masa hadapan. Ujarnya lagi, Bandar Mesra Kanak-kanak menggalakkan gaya hidup aktif, penerokaan kreatif dan pertumbuhan kognitif selain membentuk asas generasi yang lebih sihat dan berdaya tahan pada masa akan datang. Majlis Perbandaran Sibu merupakan pihak berkuasa tempatan kelima di Sarawak menandatangani MOU berkenaan. Kembara Merdeka Kibar Jalur Gemilang KMJG 2023 menghampiri kemuncaknya di Last Checkpoint Bintulu dengan ketibaan peserta konvoi dari lawas. Konvoi seramai 50 orang itu diketuai Pengarah Japan Sarawak Jafar Jantan. Pengarah Japan Sarawak Jafar Jantan berkata bermulanya KMJG 2023 pada 8 Ogos hingga 15 Ogos, mereka telah mengembara sejauh 1,870 km dan pada hari ini meneruskan kembara mereka balik ke Kuching. Dan ini merupakan satu mesej yang kita ingin sampaikan untuk berkaitan dengan sempena sambutan Hari Kebangsaan dengan tema Malaysia Madani Tekad Perpaduan Penuhi Harapan, untuk kita memenuhkan harapan-harapan rakyat Malaysia dengan semangat-semangat kenegaraan, semangat-semangat pertiwi supaya kita sentiasa terjalin dengan segi aspek perpaduan dan akhirnya Malaysia ini akan sentiasa aman, makmur dan sejahtera, insya-Allah sampai bila-bila. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita di Wisma Bintulu pagi tadi. Dalam pada itu, acara Flag Off Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang telah disempurnakan oleh Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Bintulu, Datuk Muhammad Yaakob Kari. Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS akan bekerjasama dengan pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM Kampus Samarahan mengadakan program komuniti dan bengkel inovasi bersama penduduk di Sebuyau pada Sabtu ini. Ketua Bahagian Pembangunan Belia PPWS Dr. Azlina Bujang berkata, program itu turut disertai delegasi dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, Indonesia. Melaksanakan satu bengkel knowledge transfer bertempat di Sebuyau. Okey, bengkel ini mensasarkan kaum-kaum wanita di Sebuyau di mana kami mengajar mereka melakukan beberapa bengkel inovasi lah, daripada contohnya tempurung kelapa untuk dijadikan beg dan sebagainya. Di mana kami mengharapkan agar selepas menghadiri bengkel tersebut, mereka boleh menghasilkan produk tersebut untuk dipasarkan di Sebuyau dan juga di luar kawasan. Kira-kira 70 peserta dijangka menyertai program sehari tersebut yang julung kali dianjurkan PPWS Cawangan Sebuyau dengan Universitas Muhammadiyah Pontianak, Indonesia. Beliau berkata demikian kepada RTM pada program Karnival PPWS Perkumpulan Matang di Arena Futsal Taman Liling Matang, Kuching baru-baru ini. Unit Risikan Marin URM Markas Taktikal Pasukan Polis Marin Wilayah 5 Miri berjaya menahan sebuah van dan merampas 1,950 karton rokok dengan nilai keseluruhan RM439,000 semasa menjalankan op kontraban di tepi jalan usahawan belakang Shell Bypass Miri lebih kurang 10 pagi semalam. Ketua Polis Daerah Miri, SCP Alexon Nanga Cabu dalam kenyataan media mengesahkan pihaknya telah menahan dan memeriksa van berkenaan dan mendapati terdapat rokok tidak bercukai. Setelah disoal siasat, pemandu van berkenaan gagal mengemukakan sebarang dokumen sah daripada pihak kastam. Selain mendapati rokok tersebut disyaki dibawa tanpa cukai kastam dan telah melakukan kesalahan di bawah Akta Kastam 1967. Semua barang rampasan dan tangkapan diserah kepada Pegawai Penyiasat Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Daerah Miri untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Zahira untuk berita seterusnya. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Buma. Langsung dari Kuching, Sarawak. Berita wilayah